Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah kita pagi ini hari Isnin, masih lagi dalam bulan Syawal. InsyaAllah kita akan lihat sedikit untuk khususnya pelajar tingkatan 3 yang mengambil madah Usuluddin yang dibatalkan peperiksaan untuk tahun ini. Bagaimanapun, belajar tetap kita belajar bukan hanya kerana peperiksaan, tetapi untuk seluruh kehidupan kita dunia dan akhirat. Bagaimanapun, cuti begini tak boleh kita nak sia-siakan. Hendaklah kita penuhkan dengan aktiviti berfaedah. Tambahan kita sebagai seorang pelajar, maka tanggungjawab pelajar kita kena jalankan. Tanggungjawab sebagai seorang anak kepada mak dan ayah di rumah juga perlu kita lakukan. Jadi berikan setiap hak itu haknya. Baik. Dan antara haknya ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dengan cara antaranya dengan cara kita belajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita tengok Ad-Darsul Tsamin, bab tafsir, kitab tafsir untuk Usuluddin. InsyaAllah kita tengok. Mudah-mudahan kita belajar tak banyak, kita sikit. Jadi tak boleh kita buat semua, jangan kita tinggal semua. InsyaAllah kita tengok Ad-Darsul Tsamin, pelajaran yang ke-8, Al-Fahm wa Tadabbur, Tajuk Al-Istiqamah fi Ta'atillah. Al-Istiqamah fi Ta'atillah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pelajar, kita terus istiqamah belajar daripada buaian sehingga ke liang lahat. Al-Istiqamah satu perkara yang bukan senang untuk kita dapat. Antara ayat Quran disebut innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semuanya orang yang menyatakan bahawa Tuhan kami itu ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah menetapkan pendirian mereka ke atas keimanan itu, maka akan turun malaikat rahmat, sehingga mereka tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa gelisah. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang orang yang macam ini beriman dan istiqamah dengan syurga yang dijanjikan kepada mereka. Baik, itu di antaranya kata-kata hikam, kata-kata hikmah ialah al-istiqamah khairum min alfi karamah. Antara hadis Nabi sebut, sahabat tanya apakah amalan yang paling baik, yang terbaik. Nabi sebut adwamuha wa in qalla, terusan walaupun sedikit. Kalau banyak pun tak guna, kalau buat sekali lepas tu tinggal terus, lama-lama pula menurun apa. Jadi sikit-sikit biar jadi bukit. Baik, okey, kita terus, kita tengok dalam surah Hud. Jadi surah Hud Safhah Salasah wa Tis'un, muka surat 93 dalam buku teks ni, 93. Dan kalau kita tengok Al-Quran sini, muka surat 234 surah Hud, 234. Dia mula di sini fastaqim. Kalau dia baris ke sebelah kiri, baris yang ke-3, 4, 5, 6, baris yang ke-6 daripada muka surat tersebut, muka surat sebelah kiri Al-Quran. Okey, baik, kita terus kita baca insya-Allah. Fastaqim kama umir, ayat 112.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Surah Hud, surah yang ke-11 dari ayat 112 sampai 115. Baik, kita tengok pula terjemahan untuk satu-satu kalimah dan juga secara keseluruhan, dan juga kita terus kepada ma'anil kalimat al-mukhtarah. Baik, kita tengok. Fastaqim kama umirt. Fastaqim maknanya maka berpegang teguhlah. Fastaqim, tetap pendirian, teguh. Maknanya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Maknanya bukan maknanya kita pada umat Nabi Muhammad juga, maka kita kena hendaklah teguh pendirian kita. Kama umirta, kama sebagaimana, umirta kamu diperintahkan. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dan teguh pendirian kita, terutama sekali kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba, dan orang-orang yang bertaubat ataupun orang-orang yang beriman. Kalau tengok tafsir lain, kita tengok ni baru sedap. Ini antaranya yang ada di depan sekarang Ustaz, tafsir Jalalain. Kemudian kita ada tafsir bawah. Tengok je lah, tapi kalau tengok semua ni sekali lagi jadi dipanjang pula video ni. Tapi alhamdulillah kata kan, bukan betul apa. Jadi sebenarnya seronok kita baca, kita tengok tafsir, tengok kitab ni, jadi kita akan dapat banyak benda. Kemudian wa man taba ma'aka, dan orang yang bersama, orang yang bertabat ataupun orang yang beriman yang bersama dengan Rasul. Ma'aka, dan orang yang bertabat ma'aka, bersamamu. Maknanya kita kalau kata nak kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya perbanyakkanlah taubat. Setiap hari kita bertaubat. Kalau dalam tafsir dalam Jalalain disebut, dalam tafsir Jalalain disebut bi amrika wa du'a ilaih. Di antaranya macam mana kita nak kukuhkan pendirian kita, tetapkan pendirian kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan cara kita memperbanyakkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana contohnya, dan sebagainya. Kemudian wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu lebih daripada had. Tengok situ ada dalam ma'anil kalimat al-mukhtarah, wala tatghaw maknanya wala tatajawazu hududallah. Wala tatajawazu hududallah, jangan kamu melampaui had ataupun sempadan yang Allah Ta'ala tentu. Allah Ta'ala tentu kita sampai kat sini saja, jangan duduk lejak lagi. Jadi kita hidup ini ada sempadan yang kita nak kena jaga. Jangan kita melepasi sempadan ataupun larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan jadi masalah kepada kita. Baik, terusnya
Kita tengok innahu bima ta'maluna basir. Innahu sesungguhnya ia, sesungguhnya dia, sesungguhnya dia, innahu, hu tu balik kepada siapa? Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima, dengan apa, ta'maluna, yang kamu lakukan, basir, Maha melihat. Allah Taala Maha melihat. Tidak ada satu pun yang luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus wala tarkanu, wala, dan janganlah tarkanu, kamu cenderung. Tengok di situ ada dalam ma'anil kalimat al-mukhtarah, wala tarkanu maksudnya wala tamilu. Wala tamilu. Milu maknanya jangan kamu cenderung, jangan kamu kita kata bias, dengan kamu cenderung ila alladhina zalamu, ila kepada alladhina, orang-orang yang zalamu, orang yang zalim. Jangan kita cenderung kepada orang yang zalim. Cuma kita nak kena tengok pula apa tafsiran orang yang zalim. InsyaAllah kalau ada di sini kita sebut terus. Jangan kita redha antaranya dengan jangan kita kasih dekat mereka. Jangan kita redha dengan amalan, dengan apa yang mereka lakukan. Ada satu sebut dalam hadisnya, redha dengan maksiat, maka maksiat dia tak buat maksiat tersebut, tapi dia redha, maka itu juga merupakan maksiat. Baik, kemudian fatamassakumun nar, maka kamu akan fatamassakum, maka kamu akan sentuh atau kamu akan ditimpa. Di sini pun ada dia punya makna kalimat, dia letakkan di sini, maknanya fatusibakum, maka kamu akan ditimpakan, kamu akan disentuh oleh apa? An-naru, oleh neraka, oleh api neraka. Kita ni maknanya kalau kita tengok zahir ayat yang kita baca ni, kita cenderung kat orang yang zalim pun tak boleh, sebab dia akan menyebabkan kita menyentuh ataupun ditimpakan, akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma lakum, dan tidak ada lakum bagi kamu, min dunillah, selain daripada Allah, min dunillah, selain daripada Allah, min awliya, daripada perlindungan. Maknanya hanya perlindungan yang kita dapat adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebaik pelindung. Summa la tunsarun, kemudian la tunsarun, kamu tidak diberi perlindungan. Selain daripada Allah Taala tak ada perlindungan yang boleh lindung kita. Maknanya untuk kita melepaskan diri daripada azab ataupun api neraka Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tak ada siapa pun yang dapat boleh tolong kita. Baik. Kemudian wa aqimis salata, dan dirikanlah solat. Wa aqimis salata, dirikanlah solat. Wa aqimis salata. Jadi kadang-kadang ada kita jumpa as-salah tu. Jadi ini antara resam Osmani. Kalau ikut tulisan biasa, as-salat, salata, as-sad lam alif ta, yang ni sad lam waw, waw tu ganti alif, kemudian berada tempat ni kemudian ada ta. Cuma dalam Quran yang kita baca ni ada alif kecil atas tu. Jadi alif kecil tu. Jadi ada tempat dia jadi as-salawat. Jadi macam mana jadi as-salawat? Contohnya hafizu ala salawatil wusta, hafizu ala salati, hafizu ala salawati was salatil wusta. Kan? As-salawat, hafizu ala salawati was salatil wusta. So juzuk 2 disebut as-salawat. Di situ kalau kita nak cam tengok, dia punya alif kecil tu lepas pada waw. Ini satu kaedah kita nak tengok, kita nak baca. Al-ghadati, az-zakati, zakawat bila jadi kan. Jadi kita nak tengok dia punya itu cara buh baris dia tu. Tarafain nahar, didirikan solat
lampu. Tarafayin nahar, dirikan solat tarafayin nahar, di hujung siang. Di hujung siang, tarafayin nahar, iaitu dia kata pagi dan petang ni maknanya waktu subuh, kemudian zuhur, kemudian asar. Tiga waktu. Tiga waktu. Tarafayin nahar, maknanya as-subh wal-zuhr wal-asr. Tiga waktu. Kemudian wazulafam, dan di permulaan minal lail, daripada malam. Innal hasanati, kalau disebut di sini dalam Durratut Tafasir As-Sabuni, disebut wazulafa minal lail sa'at wa tawaif minal lail, maknanya beberapa waktu, beberapa sebahagian daripada malam lah, maknanya macam tu. Jadi sebagaimana ni apa dia wazulafa minal lail ni, minal lail iaitu maghrib dan isyak. Waktu maghrib dan isyak disebut dalam tafsir Jalalain. Maknanya cukuplah lengkap 5 waktu. Jadi tarafain nahar itu maknanya subuh, zuhur, asar, kemudian wazulafa minal lail itu solat maghrib dan juga isyak. Innal hasanati, jadi seronok kalau kita boleh rujuk tafsir lain. Seronok sebenarnya kalau boleh bahasa Arab dengan baik. Kita sehari pusat ni pun bukanlah sangat baik dalam bahasa Arab. Tak boleh macam itulah kan. Kadang-kadang selalu juga ada kena rujuk kawan-kawan yang lebih baik bahasa Arab daripada ustaz. Jadi sama-samalah kita belajar kan? Jangan berhenti belajar. Kemudian innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan. Jadi dalam tafsir lain disebut qasalawatil khamsi, seperti solawat ataupun seperti solat-solat fardu yang 5 waktu itu. Dalam tafsir lain ni di sini dah sebut. Okey. Innal hasanati, kebaikan, sesungguhnya kebaikan yudhibna sayyiat, akan menghapuskan, yudhibna akan menghilangkan, akan menghapuskan as-sayyiat, kejahatan, keburukan, dosa-dosa kita. Jadi as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu itu, dia adalah seperti yang kata dalam hadis tersebut, seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Jadi ada lagi kotoran yang ada di badan dia. Nabi tanya sahabat kata, kalau begitu tak ada 5 kali sehari kan, bersih sungguhlah kan. Jadi macam itulah juga solat, dia membersihkan dosa-dosa kita, atau menjadi dosa kecil. Kalau dosa besar kita hendaklah bertaubat nasuha. Baik, kemudian disebut yudhibna sayyiat, maknanya az-zunub as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini sebut dia kata diturunkan fi man qabbala ajnabiyah. Diturunkan kepada ada zaman sahabat Nabi, ada zaman Nabi, ada seorang sahabat main mengadu. Nanti kita tengok insya-Allah, katanya ada aku lagi ni yang dicium orang yang bukan mahram dia. Maka dia pun sebut habaq kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, macam mana, apa cerita dengan aku ni? Faqala, maknanya jadi hang buat kebaikan, pergi sembahyang apa semua, apa, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dia tanya, adakah ayat ni untuk saya saja? Faqala li jami' ummati kulluhum, untuk umat aku semuanya. Untuk umat aku kullihim. Okey, untuk umat aku semuanya, untuk kita semualah. Jadi apabila kita buat dosa ataupun kita tersalah melakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu taala, cara jalan keluarnya ialah di antaranya ialah dengan kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita yang kita lakukan itu akan menghapuskan kejahatan ataupun dosa maksiat yang kita lakukan. Kemudian zalika dzikra lidzakirin. 14 minit dah ni. Baca tadi dah 4 minit dah. Tak apalah. Dengan ilmu jangan kita duk berkira sangat kan.
Dzalika dzikra lidzakirin. Demikianlah itu, demikian itulah dzikra, nasihat, peringatan, lidzakirin, bagi orang-orang yang selalu mengingat. Maknanya mengingat apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara specialnya orang yang zikrullah, orang yang zakirin, ini Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala suruh puasa, Allah Ta'ala suruh apa, sebagai macam-macam lah. Tapi special tentang zikir, bila Allah Ta'ala sebut dengan zikir, biasanya Allah Ta'ala akan kembangkan dengan dia bukan takat zikir, zikran kathira. Wadhkurullaha kathira. Dia kembang itu. Jadi kata guru kita, waktu pergi ziarah, kalau kenal Pak Sumit, jadi ustaz tanya dia, yang kata zikir wazkurullaha kathira dalam surah Al-Jumu'ah tu, maknanya banyak tu banyak mana? Banyak tu banyak mana? Jadi kita ni bila tanya lagu tu melopong lagi tak? Banyak mana nak kena? Jadi jawapan yang tuan guru kita jawab, lagi boleh bilang itu kira sikit. Lagi boleh bilang itu kira zikir itu sikit. Jadi maknanya kalau kita kata berapa banyak lah zikir? 70,000. Dah maknanya dia boleh bilang lagi. Maknanya masih sikit. Kalau orang tanya zikir banyak mana dah? Aku pun tak tahu, tak bilang. Itu maknanya banyak sungguh. Banyak sungguh. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kemudian ayat yang ke-115, Al-Las. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Wasbir, maka hendak dan bersabarlah kamu. Wasbir. Dalam Quran ada banyak sebut tentang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ya. Wasbir ala ma yaqulun. Fasbir sabran jamila, dalam Quran kan. Baik, wasbir, maka dan hendaklah kamu bersabar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan, ajral muhsinin, pahala orang yang melakukan kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita ikhlas melakukan kebaikan, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita pahala, insya-Allah. Ada lagi tak yang kita boleh tengok di sini? Wasbir, maksudnya di sini, ya Muhammad, bersabarlah wahai Muhammad, ala, di atas penderitaan ataupun atas kesakitan yang dilakukan oleh kaummu, ataupun disebut maksudnya di sini, ataupun sabar itu di atas sembahyang itu sendiri. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Itu di antara sabar yang disebut dalam Quran. Hendaklah kamu suruh ahli keluarga kamu untuk solat, dan hendaklah kamu banyak bersabar dengan solat. Wastabir 'alaiha. Jadi di antara yang kita nak, antara kesabaran yang kita nak kena ada juga, iaitu waktu kita sembahyang. Kalau kita tak sabar sembahyang, itu yang dikatakan sembahyang, orang kata apa, macam ayam patuk padi. Jadi bukan senang nak boleh sabar 2 tikat sembahyang, daripada takbir sampailah bagi salam, kemudian wirid lagi. Berapa ramai orang dia tekat wajib kan, habis bagi salam terus dia lompat pergi ke belakang, pergi buat kerja tahniah pula. Adalah sembahyang tu dia teringat macam-macam. Bila teringat macam-macam ni, dia kira nak cepat sembahyang. Jadi kita waspada dan hati-hati. Solat kita lah yang Allah Ta'ala nak lihat dulu besok di akhirat nanti. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin bis-sabri 'ala at-ta'ah. Disebut sini, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala kepada orang yang sentiasa melakukan kebaikan, dengan maknanya apa? Dengan kesabaran atas ketaatan. Bukan senang kita nak sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selesailah kita tafsiran ataupun terjemahan dan sikit tafsiran ringkas. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada banyak.
آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.